السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وقائد الدعاة المجاهدين، وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. صدق الله العظيم. بسم الله ما شاء الله، لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله، لا يسرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله، ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Tuan-tuan sidang jemaah Jumaat yang berbahagia, alhamdulillah, syukur banyak-banyak kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini Allah Taala memilih kita untuk bersama-sama diberikan peluang serta kesempatan untuk menumpang hidup di atas muka buminya ini pada hari Jumaat yang pertama dalam Rajab Al-Mu'azzam. Kita sudah hampir ke garisan-garisan akhir untuk masuk dan bertemu dengan Ramadan Al-Mubarak. Sebab itu ulama mengajar satu doa yang kita dah amalkan selama ini. Bila masuk bulan Rajab, minta keberkatan dalam bulan Rajab, diteruskan keberkatan tersebut dalam bulan Sya'ban, dan sampaikan keberkatan dan diri kita ini dalam bulan Ramadan Al-Mubarak. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Sebab itu Allah Ta'ala bagi kesempatan lagi kita hidup tahun ini dalam bulan Rajab. Keistimewaannya dengan adanya di dalam Rajab ni Isra' dan Mi'raj. Sebab itu kita bila sambut saja bulan Rajab, bila masuk saja bulan Rajab ni tuan-tuan, dipanggil sebagai bulan akidah. Peristiwa yang mencabar akidah umat pada waktu itu, iaitu peristiwa Al-Isra' wal Mi'raj. Isra' dan Mi'raj tidak dapat diterima kalau difikirkan dengan akal. Ada umat yang pada waktu itu sudah beriman kepada Allah, sudah beriman kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya rosak akidah mereka, akhirnya kembali mereka ke dalam kancah kesyirikan kepada Allah, melawan Nabi. Dek kerana apa? Peristiwa yang besar mereka fikirkan dengan akal yang kecil. Kenapa akal kita tidak boleh memikirkan tentang peristiwa Isra'? Kerana terlalu kecil akal kita untuk memikirkan peristiwa yang sangat besar. Ada orang kata, Ustaz, kita nak terima Islam ni pun biarlah benda yang tak bercanggah dengan otak kita. Ni kadang-kadang benda ni tak boleh terima dengan kepala kita. Nak pergi terima macam mana, dia kata? Kita jawab mudah,
Kalau benda semua yang Allah Ta'ala nak buat dekat kita ni, arahan Islam dekat kita ni, kalau kita nak terima dengan akal, mampu tuan-tuan, mampu. Tak payah tuan-tuan duk fikir banyak-banyak. Fikir tentang kita boleh duduk dalam perut mak kita dan mai ke bumi ni, lahir mai ke bumi ni. Tuan-tuan boleh fikir tak? 9 bulan kita duduk dalam perut mak kita, boleh fikir ke macam mana kita hidup? Duduk dalam kantung air tak masuk dalam hidung bila kita menafas. Hang boleh fikir ke? Cuba hang fikir bagaimana hang boleh duduk dalam perut mak hang 9 bulan tu, kalau hang boleh fikir dengan akal yang waras. Sebab tu bukan semua benda kita boleh fikir dengan akal. Diceritakan kepada umat, ada umat yang terus menghina baginda sallallahu alaihi wasallam, dilabelnya dengan perkataan gila, dilabelnya dengan perkataan menganggap diri mereka ni bodoh, nak mencerita benda-benda yang tak masuk akal, murtad. Tapi diceritakan kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Abu Bakar kata apa dia? Bukan takat kalau Muhammad cerita benda tu, bahkan kalau lebih daripada tu, aku tetap terima, kerana Muhammad Rasulullah tidak pernah berdusta. Sebab tu bulan ni dinamakan bulan Aqidah, tuan-tuan. Sebab itu Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan kita. Tajuk khutbah yang mereka bagi dengan tazkirah kepada saya ni, siapa kita? Siapa kita, tuan-tuan? Hari ni kita nak muhasabah, tanya siapa aku? Siapa kita ni? Man ana? Siapa kita ni? Siapa aku ni? Tuan-tuan, kalau orang tanya kita siapa, tuan-tuan akan jawab kita ni hamba Allah, betul ya? Tuan-tuan akan jawab hamba Allah. Sebab tu Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala dalam penulisan dia, dia kata apa dia? Ramai di kalangan kita ni yang mengaku tetapi belum diakui, kata Imam Al-Ghazali. Ramai di kalangan kita ni mengaku. Kalau orang tanya siapa kita, aku ni hamba Allah. Mengaku kata kamu hamba Allah. Persoalannya bila masa Allah Ta'ala memperakui kita ni hamba dia, yang Allah Ta'ala benar-benar akui kata hamba dia, baginda sallallahu alaihi wasallam. Ayat yang pertama dalam surah Isra, subhanalladzi asra bi'abdi, Muhammad tu hamba aku. Kita, saya yang duk bercakap ni tuan-tuan, Ustaz Usam, bila Allah Ta'ala mengaku saya ni hamba dia? Saya je mengaku bila masa Allah Ta'ala memperakui saya ni hamba dia. Bila masa? Cuba abang, bila masa? Tuan-tuan yang bagi tengah hari ni, bila masa Allah Ta'ala memperakui, letak cok betul-betul mengaku kata hang ni hamba aku, bila? Cuba cek tengok perangai kita, malu tak nak minta Allah Ta'ala mengaku kita ni hamba dia dengan perangai kita? Malu ataupun tidak? Dengan semayangnya korang, dengan ibadatnya berkira, dengan maksiatnya suka, dengan lawan Allah siang malam, benda haram yang dia tak bagi buat kita buat, benda baik yang dia suruh buat kita tak buat, kita lawan ke tak tu? Tak malu muka tapi mengaku hamba dia. Bila masa? Bila masa dia mengaku, tuan-tuan? Ni yang kata bulan ni, tuan-tuan kena tanya. Nabi Muhammad, Allah Ta'ala mengaku dia hamba. Tapi kita, bila masa Allah Ta'ala mengaku? Muhasabah lah tuan-tuan. Umur kita ni bukan kuih muda, kuih tua. Makin hari makin tua. Usia hidup makin hari makin kurang. Kalau orang tanya kita, kita ni siapa dia? Umat siapa? Umat Nabi Muhammad. Bila masa Nabi Muhammad mengaku kita umat dia? Sunnah dia tak ikut, selawat dekat dia malas, kenal dia pun haram tak? Jamaah terkeluar ke seleng-seleng Kedah ni, nak buat macam mana? Tuan-tuan faham-faham, tak faham jangan duk panggil dah. Cuba, yang ni kata muhasabah. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Kena tengok ke dalam diri lebih banyak daripada suluh kepada luar.
Sebab tu agama ni, Islam ni, dia sebagai cerminan kepada kita. Masyarakat ni tuan-tuan sebagai cerminan kepada kita. Belakang tuan-tuan tu surah tuan-tuan tu ada cermin. Habis semayang sekali tuan-tuan pergi suluh dekat cermin tu tengok muka tuan-tuan. Apa yang tuan-tuan tengok dekat cermin, itulah muka tuan-tuan. Tiba-tiba tuan-tuan nampak ni ada kotor sikit dekat pipi kanan kita ni. Tuan-tuan bawa keluar tisu. Tisu tu tuan-tuan nampak depan tu kotor. Yang tuan-tuan nak kena lap tu dekat cermin tu kat diri kita. Tuan-tuan faham tak? Cuba ambil tisu tu pergi duk lap. Orang Kedah kata tonyok dekat cermin tu. Kotor tu hilang. Ambil tisu tu lap dekat pipi kita. Kotor dalam cermin tu hilang tak? Tuan-tuan faham saya nak abang apa? Islam ni dia nak ajak kenal kita. Cerminan kita Islam dah habaq dah. Tetapi habaq melalui mana? Ulama' main cerita. Masyarakat yang ada ni tuan-tuan, tuan-tuan tengok orang tu buruk. Macam mana tuan-tuan tahu kata dia tu buruk? Sebab tuan-tuan tu ada keburukan pada diri tuan-tuan yang juga ada pada dia. Sebab tu Islam tak bagi kita ni suka pandang orang dengan pandangan hina. Sangkaan buruk pada orang, Islam tak bagi. Tengok kawan tu, dia ni aku tak boleh percaya ni kalau jadi benda hari surau, dia sapu duit. Macam mana hang boleh tahu kata dia sapu duit? Sebab perangai tu ada kan. Tengok kawan ni pula su'uzan, duk sangka tak elok dekat orang tu. Dia ni aku tengok lah, dia ni kalau kita bagi dia jadi ketua, dia merak lah. Orang Kedah kata merak. Sini kata lupa daratan. Sebab apa yang hang tahu? Sebab perangai tu ada kan. Tuan-tuan boleh tahu orang ni sakit apa bila tuan-tuan sakit. Duk tengok dia ni, hang ni kurus ni. Orang dia kata aku pun tak tahu kurus siapa. Lepas tu duduk kerja lapang ayak. Orang Kedah lapang ayak sini dahaga. Orang Kedah dia tak panggil dahaga. Kalau tuan-tuan duduk pergi cemang, amui dahaga. Terbat muka orang Kedah. Sebab tu mana-mana Kedah murtad yang duduk bercakap. Dia pergi Kedah, dia kata jom kita minum ayak. Dahaga. Orang Kedah dia tak panggil dahaga, lapang ayak. Dia tak kata minum ayak, dia panggil makan ayak. Sebab apa makan? Sebab lapar. Tuan-tuan sini panggil minum sebab dahaga. Dia duduk di kedai, dia jumpa orang, "Oi, mai makan ayak dulu, oi." Makan ayak. Dia kata aku ni tak tahu duk lapar ayak, duk ni. Semalam aku kedarah ayak sampai 1 jam. Kita ni ada pengalaman kencing manis. Kita kata, hang ni perasan kena kencing manis. Macam mana kita boleh habaq dekat dia kata hang kencing manis? Kita dah kena dah. Dia kata tu lah orang pun rasa cekang. Kompom kencing manis. Oi, hang tahu macam mana ni lebih daripada doktor. Aku kena dah. Sebab tu Islam minta perangai ni buang. Duk su'uzan, berprasangka kepada orang ni jangan. Sebab tu dalam hidup ni kena banyak muhasabah. Muhasabah ni hang kena tengok dalam diri hang lebih banyak daripada hang duk teropong kat luar. Tu yang kata muhasabah. Islam jadi cerminan suluh perbetul. Suluh perbetul. Hang sikat rambut depan cermin. Rambut hang nampak tak elok, hang kena repair dekat kepala hang. Jangan duk repair dalam kepala cermin. Sebab tu yang main ni tuan-tuan. Ni bulan muhasabah. Macam mana yang dikatakan bulan ni bulan muhasabah? Penyakit-penyakit umat Nabi SAW, Allah Ta'ala dah tunjuk dah kepada Nabi dalam malam Isra' Mi'raj. Penyakit tu Nabi habaq jadi cerminan, jangan kena dekat diri kita. Dia ada 2. Nama yang pertama Isra', yang kedua Mi'raj. Isra' perjalanan bumi. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan. Malam hari, laylan. Dari mana-mana? Minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Itu Isra'. Dia ada 2 perkataan kan? Yang pertama Isra', yang kedua Mi'raj. Dalam Al-Quran pun dia ada 2 surah. Ni yang kata peristiwa ni besar. Tuan-tuan,
Dalam peristiwa kita katalah cerita tentang hijratul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada tak dalam Al-Quran nama suratul Hijrah? Ha. Ada ke tak? Mana nak tahu? Tak ada. Ada orang ni kadang-kadang dia surah pun dia tak tahu. Kata dia hang cuba tengok nak nikah kan di pengantin. Ha, nak nikah ha. Ha, baca Fatihah sekali nak dengar, baca surah Fatihah, dia kata tak apa. Imam kata tak apa, hang tak apa surah Fatihah, hang baca Alham. Ha, dia tak Alham boleh. Suratul Hijrah ada dalam Quran? Tak ada. Tak ada. Ni kita nak sambut bulan Ramadan, ada tak suratul Ramadan? Surah Ramadan ada tak? Tak ada. Tak ada. Yang ada perkataan Ramadan dalam Al-Quran, Syahrul Ramadan. Tapi nak lawan dengan Isra' Mi'raj, usah Isra' Mi'raj lagi. Isra' dan Mi'raj, dua-dua surah dalam Quran. Isra' suratul Isra', Mi'raj suratul Ma'arij. Tuan-tuan nak baca tentang peristiwa Isra', buka suratul Isra'. Nak dengar tentang cerita Mi'raj, suratul Ma'arij. Dua-dua ada. Kita ambil dulu perjalanan bumi ni tuan-tuan. Isra' ni kita ambil dulu. Jangan duk cerita naik ke langit tu, Mi'raj. Panjang cerita. Mau cerita minggu ni tuan-tuan pasal Mi'raj, perasaan-perasaan minggu depan baru turun balik kat bumi ni, Jumaat depan. Pasal kita tazkirah masa pun tak lama dah, lebih kurang dalam 10-15 minit lagi. Kita ambil peristiwa ni pendek tu. Saya nak cerita hari ni Isra' dulu. Dalam tazkirah ni, sekali khutbah saya nak cakap bab lain. Saya tak mau cakap dapat ni. Tuan-tuan, peristiwa Isra'. Isra' tu perjalanan mana Ustaz? Masjid Haram, Masjid Aqsa. Hablum minan nas. Ni dia. Dalam peristiwa ni dia cerita dua. Yang pertama hablum minan nas, yang kedua hablum minallah. Hablum minan nas tu mana? Haram, Aqsa, hablum minan nas. Allah Ta'ala nak cerita ni dia benda-benda yang hampa kena jaga di antara hampa. Hablum minan nas. Bila datang Mi'raj, ini hampa kena jaga dengan aku. Hablum minallah. Hubungan dengan manusia pun ada, hubungan dengan Allah pun ada. Baik. Bila Nabi naik, mula perjalanan masjid ke masjid. Apa dia yang Allah Ta'ala nak habaq yang pertama? Sebelum tu macam-macam lah tuan-tuan. Nabi diuji dengan kematian pak saudara. Nabi diuji dengan kematian isteri tercinta. Batu Nabi dibelah nadanya. Yang tu panjang lah, panjang. Tuan-tuan nak suruh cerita orang dulu-dulu ni, cerita bab Isra' Mi'raj sebulan lepas mengaji. Orang lah cerita bab Isra' Mi'raj 45 minit ya panggil ustaz ceramah. Tu pun jangan lama, SOP. Cukup time berhenti, mulai belajar COVID mai. Tu nak faham macam mana tuan-tuan, duk kira ceramah Isra' Mi'raj tiap-tiap tahun. Sembahyang jemaah duk dosa tu tak ada jarak dosa. Mau rapat tinggal setengah. Betul ke tak? Tak ada surau buat surau, tak ada masjid kutip duit buat masjid, dah ada masjid ada surau. Duk bergaduh nak jadi AJK, tak dilantik bergaduh, boikot masjid, boikot surau. Bodoh ke cerdik? Masjid tempat penyatuan ummah jadi tempat perpecahan masyarakat. Tak maaflah tuan-tuan, tuan-tuan kalau rasa kasar jangan duk panggil lah. Kalau tuan-tuan rasa Putrajaya ni ustaz-ustaz lembut jangan panggil saya lah. Saya pun tak berapa hari dah nak jadi Menteri Kewangan. Tak ada masjid dia jumpa YB. Kampung kami, tempat kami, perumahan kami cadang nak buat surau ni. Kami tapak ada-ada. Peruntukan lebih kurang 400,000. Itu YB kata hampa ada duit banyak. Nah, surau baru ada RM400. Nak guna 400,000. YB kata banyak lagi tak cukup. YB nak pilihan raya tak lama dah. Nak jadi calon kata mau. Tak lulus kami tak bangga. YB pun pejam celik, tarik masuk, tarik sepek mata jolok buh pula, tarik sepek mata jolok buh pula. Dia kata tak cukup banyak lah, 400,000 hampa baru ada RM400. Kami tak mau dengar tu. 400 tu pun kami tak mau bagi kat YB. Kami nak YB buat seketul.
YB kata pilihan raya punya pasal bagi ya. Tonyoh sign cek lah, bayar duit tak, tonyoh dulu. YB kata, mereka kata, YB sign bulan 2, cek boleh bulan 4 ni, dah 2 bulan lagi ni. YB kata, kubuh bulan 4, tapi cek ni hampa bain bulan 5, aku nak cari duit ni kata. Pergi minta bulan 2, cek dia tulis bulan 2, tarikh bulan 4, bain bulan 5. Ni orang politik nak bak tuan-tuan, kalau tuan-tuan tak kenal. Dia kata, ni aku tulis bulan 4, tapi hampa pergi bain bulan 5 ni, aku baru nak cari duit ni. Bagi semua kat YB tu dia punya file nak buat surau besar tu. YB pun cari-cari, bulan 5 pergi jolok-jolok, bulan 6 bank telefon duit masuk 400,000. Buat. Mula-mula AJK penaja nak buat surau ni, apa elok semua surau pun siap. Penggal pertama orang bagi dia jadi AJK. Penggal kedua dia buat perangai orang buang. Buang tu dia boikot. Bodoh ke cerdik tuan-tuan? Hak ni perangai umat Islam dah. Minta maaf cakap lah tuan-tuan. Minta maaf saya cakap. Saya bukan nak kata kat orang, saya nak kata kat kita. Mau tuan-tuan tak buat, jangan duk berasa. Jangan duk buat jegil-jegil mata saya, sampai jegil saya sumpah pergi kena Covid. Masjid tempat penyatuan jadi tempat perpecahan. Hak tu kes jawatan. Yang kedua kes berpecah ni pula pasal apa? Pasal parti. Dulu geng dia jadi AJK, lepas tu dia pun tukar geng, tak main pula, parti pula, pecah pula. Yang kedua kes politik. Yang ketiga boleh pecah pula kes apa dia? Yasin malam Jumaat, tahlil orang mati, doa ramai-ramai lepas semayang, qunut semayang subuh. Ni pecah pula. Bismillah kuat, bismillah slow. Ni pecah pula tuan-tuan. Sambut Isra' Mi'raj tiap-tiap tahun. Sebab tu masjid ni kena pastikan jadi tempat yang boleh menyatukan umat. Surau kena pastikan tempat yang boleh menghubungkan silaturahmi di antara sama-sama umat baginda sallallahu alaihi wasallam. Panggil ustaz main mengajak, nampak ustaz ni pelik lagi, dia malah duk petikai amalan kita. Stop ustaz, nak mengajak benda yang boleh menyatukan umat. Mau berpecah, jangan duk main mengajak. Kita duk elok dah baca Yasin malam Jumaat, dia duk main abang, jangan duk baca nak bid'ah masuk neraka. Ingat neraka kata bapak hang boleh tangkap orang masuk. Kita duk buat elok dah, ni nak Ramadan, dia kata jangan duk buat 20, nak buat 8 saja, itu sunnah, 20 bid'ah. Tuan-tuan fikir bukan kerana sembahyang lebih rakaat masuk neraka. Tuan-tuan cuba fikir, kerana bulan Muharram makan bubur Ashura masuk neraka. Duk batuk depan neraka. Malaikat tanya, ni masuk pasal apa ni? Saya dulu kedarah duit rakyat. Masuk. Hang pasal apa tak? Saya dulu ni balas projek cara haram. Masuk. Hang pasal apa tak? Curi duit masjid. Masuk. Tengok-tengok AJK surah Abdul Rahman bin Auf duk ada. Ni pasal apa pula ni AJK surah masuk? Dia kata dia duduk masuk bong surah, dia kata. Hak lain clear dah kedarah duit apa dak, kes masuk bong surah. Kes belarak Maulid Rasul untuk neraka. Kalau macam ni jangan duk bagi mai. Kami duk mengaji lama dah, ustaz lain tak ada duk tangkap buh neraka. Yang mai hang ni kira semalam saja 6 kali dia kata kita masuk neraka. Ni tuan-tuan duk baca doa ramai-ramai dah lepas sembahyang ni. Baca. Tuan-tuan bid'ah tuan-tuan. Sesat neraka dah baru 5 minit. Belajar 15 minit neraka pula. Dia kuliah 45 minit, 6 kali kita masuk neraka. Keluar tu ustaz dengan duk main dah, tak main tangkap ustaz boleh jamban tu, kunci kot luar, jangan duk main ngajak lah. Jangan jadikan tempat perpecahan. Berbeza pandangan itu boleh. Berbeza pandangan itu boleh. Menghukum orang tu bid'ah sama berat dengan menghukum orang tu kafir. Saya nak bahas tuan-tuan. Ni bid'ah. Seolah-olah ni neraka. Ni neraka. Dia kata tak ustaz. Kita baca hadis Nabi ustaz. Nabi kata kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Setiap benda baru tu sesat. Setiap bid'ah tu sesat. Setiap yang sesat tu masuk neraka. Bukan kami yang kata, Nabi yang habaq.
Bunyi itu kemah tapi bodoh. Bunyi itu kemah tapi bodoh. Hang nak pergi faham kullu bid'atin dalalah, maknanya semua bid'ah sesat ke? Ha ustaz, kullu, setiap makna semua. Hang nak baca kitab macam mana nahu pun tak mengaji tak habis. Tuan-tuan tahu nahu fa'alu tu kan ustaz? Tak. Nahu, sarah, balaghah, mantik mengaji tak habis, betul nak pergi baca hadis nak faham. Sebab tu orang suruh mengaji bagi habis baru ceramah. Ni mengaji pun dekat fa'alu tampak bala sambil lalu. Adakah kullu tu nak kata semua ataupun kebanyakan? Perkataan tentu yang dikata am makhsus tu lagu mana? Saya baca satu hadis Nabi lagi tuan-tuan. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasai mati. Yang tu tuan-tuan nak kata macam mana? Oh yang tu semua ustaz. Betul tak ustaz? Betul. Yang tu semua. Semua yang nyawa akan mati. Mai pula satu hadis lagi. Kullu bani Adam khatta'un wa khairul khatta'in at-tawwabun. Setiap anak Adam melakukan silap. Sebaik-baik orang yang melakukan silap dan dosa segera bertaubat kepada Allah. Tentu tuan-tuan nak faham macam mana pula? Bolehkah faham sama dengan kullu nafsin dha'iqatul maut? Kullu nafsin, semua, tak ada siapa terkecuali yang hidup akan mati. Betul ke tak? Betul. Yes, betul. Setiap anak Adam melakukan dosa, silap, dan sebaik-baik orang yang melakukan dosa yang segera bertaubat kepada Allah. Nak faham lagu mana? Adakah tuan-tuan boleh kata semua anak Adam semua buat silap? Betul tak lagu tu? Awak tak angguk tadi, angguk sangat. Betul yang angguk tak betul ke ni? Tuan-tuan nak kata macam mana? Nak faham hadis tu macam mana? Semua anak Adam, tak ada siapa yang terkecuali. Sama dengan kullu nafsin dha'iqatul maut tak? Tak sama. Dia kata tu semua anak Adam lah ustaz. Baik, kalau hang setuju semua anak Adam buat dosa, ya, adakah Rasulullah pun hendak kata buat dosa? Ma'sumu minaz dzunub, yang maksum tu daripada dosa, hendak kata mana? Terlepas daripada buat dosa. Rasulullah anak Adam ke tak? Anak cucu Adam ke tak? Ya. Adakah Rasulullah Nabi Muhammad pun termasuk dalam orang yang buat dosa? Hang ucap balik. Sebab tu hadis tu dia sama dengan kullu bid'atin dalalah. Kebanyakan anak-anak Adam melakukan dosa. Sebaik-baik orang yang buat dosa kena segera bertaubat. Kebanyakan benda yang Nabi tak buat itu sesat. Dan setiap yang sesat masuk neraka. Tu kena faham. Kebanyakan, bukan semua. Tu tuan-tuan tengok Al-Quran dalam Ra' tu. Zaman Nabi bukan ada lagu tu. Bid'ah tak tu? Bid'ah tak tu? Bid'ah. Tapi yang tu lah Imam Syafi'i kata bid'ah hasanah. Ha. Tuan-tuan duduk semayang, tuan-tuan tengok jam mana? Mana jam waktu? Itulah TV tu. Tu pun bid'ah. Zaman Nabi mana ada jam waktu lagu tu nak tengok waktu, pakai tengok galah, ambil galah duk ukur matahari lah. Memudahkan kita, gunalah yang tu penetapan waktu solat, dah kita buat apa? Bubuh. Cerit, bang. Bukan nak ambil galah duk ukur. Mana dulu nak orang nak bang nak masuk waktu orang tengok jam? Tak ada, tengok matahari. Tu nama dia bid'ah, tapi bid'ah yang baik. Ustaz, zaman Nabi ada tak benda yang Nabi tak buat, sahabat buat, Nabi tak larang? Berlambak. Bukan dekat ada, berlambak. Saya bagi satu contoh. Satu hari, Nabi dia tanya Sayyidina Bilal. Lepas Nabi turun daripada Isra' Mi'raj ni lah. Nabi turun-turun, Nabi jumpa Sayyidina Bilal. Kan Nabi berjalan dalam syurga. Ittala'tu fil jannah. Nabi masuk dalam peristiwa Isra' Mi'raj ni. Nabi masuk dalam syurga. Nabi masuk dalam neraka, Allah Ta'ala bawa Nabi tengok. Nabi tanya Sayyidina Bilal Ibn Rabah, wahai Bilal, amalan apa yang hang buat ni wahai Bilal?
Sampai aku dengar tapak kaki hang dalam syurga. Sebab apa Nabi tanya Bilal, hang buat amalan apa? Sebab amalan tu Nabi tak buat. Kalau Nabi buat, Nabi nak tanya Bilal buat apa? Baguslah Bilal, amalan yang aku ajak dekat hang tu hang tak tinggal. Aku dengar tapak kaki hang dalam syurga. Kalau Bilal buat amalan yang Nabi ajak, ni Bilal buat amalan yang Nabi tak ajak. Hang buat amalan apa? Bilal kata, tak ada apa ya Rasulullah. Cuma aku ni lepas ambil wuduk tak nak tinggal solat sunat wuduk 2 rakaat tu. Nabi buat dah amalan tu? Nabi tak buat. Tapi amalan tu Bilal buat, Nabi akui dah. Last sekali Nabi anjurkan amalan tu buat. Nabi tak kata hang buat apa Bilal aku tak buat, hang tahu neraka tu bang. Tak ada. Sebab tu nak tegakkan sunnah, tegak betul-betul. Jangan berdusta di atas kalimah memperjuangkan sunnah. Tuan-tuan, para hadirin sidang jemaah Jumaat yang berbahagia. Sebab tu jangan kita jadi umat yang berpecah. Nabi suruh kita bersatu. Perbezaan harus diraikan, bukan menjadi titik perbalahan. Jangan jadi titik perbalahan. Yang tu tak boleh, yang tu neraka, tangkap orang lempak neraka, tangkap orang lempak neraka, tangkap orang lempak neraka. Hang bukan guard jaga neraka. Minta maaf tuan-tuan saya bercakap. Sebab kita tak larat dah nak bergaduh. Saya pun tak larat nak menjawab dah. Jangan duk layan sangatlah. Ni duk bergaduh pula puasa Rejab. La ilaha illallah. Anak-anak muda elok duk dengar lagu Allah Allah arifna ya Rasulullah tu. Mai pula lagu ni jangan duduk dengar ni, syirik pula dah. Betul nak dengar apa? Lagu memori dong pisang. Duk dengar Allah Allah arifna ya Rasulullah. Tu lagu apa Indonesia tu. Buhlah kita pun dalam berintun Allah dengar lah. Dulu duk kerabuh lagu raya pun. Dah dia mula dulu ya hana-hana neraka juga. Mai ramai-ramai pakai baju putih duk selawat, ramai-ramai lagi puji Nabi. Ni apa mati duk ya hana-hana neraka dah. Pergi dengar konsert K-pop syurga lah kot. Ni ada dah duk main lagu-lagu Islami. Neraka pula dah. Ni geng duk menerakakan orang, tuan-tuan. Minta maaf lah saya cakap, tuan-tuan. Kita kalau betul-betul mengaji mengikut cara baginda sallallahu alaihi wasallam, Nabi tak ajak kita cara berbeza pandangan macam tu. Tuan-tuan. Tuan-tuan dengar cerita yang kedua kan, Nabi semayang. Nabi jadi imam. Rukuk i'tidal. Sami'allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamd. Dari riwayat kata Rabbana walakal hamd. Apa pun Rabbana lakal hamd. Ada pula belakang tu dia pergi sambung. Nabi tak ajak tapi dia pergi sambung. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi. Kita dengar kan? Habis-habis mayang Nabi beralih. Jadi siapa yang tambah tu? Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi. Siapa yang tambah? Berani jawab tuan. Sekali habis-habis mayang Jumaat tu imam beralih, tak siapa duk tambah dah. Tanya pula mikrofon, tobat tak jawab. Nabi tanya kali yang kedua tadi, siapa yang tambah? Sahabat yang angkat tangan, saya ya Rasulullah. Nabi kata, ketika mana hang mengucap kalimah hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi, aku nampak malaikat pakat duk berebut nak bawa kalimah tu naik. Ada Nabi kata tambah apa? Neraka. Yang tu saya kata, kalau betul-betul kita nak mempertahankan sunnah, kena tengok akhlak Nabi berhadapan dengan benda yang dia tak buat macam mana. Betul tuan-tuan, para hadirin sidang jemaah Jumaat yang berbahagia. Masa nak habis dah. Zuhur di Putrajaya pergi apa? 3 suku kan? Ada berapa minit lagi nak masuk? 5 minit. Tuan-tuan ni lagi bid'ah tuan-tuan. Cerita Upin Ipin dalam surau tuan-tuan. Tapi boh kartun tu pasal apa? Kartun tu benda baik. Budak-budak yang main pun duk tengok, dia tak nak hingat sangat. Jangan tuan-tuan kata ni pun neraka. Jangan lagu tu.
Semua hang kira nak bunuh neraka, ketat lagu tu yang neraka tuan. Lain kali neraka tu penuh ke Malaysia ha? Yang tu neraka, yang ni neraka, penuh rakyat Malaysia dalam neraka. Kacau tuan. Saya nak cerita benda lain pun bikona ada cerita benda ni. Ini tak lah ni. Saya tak apa nak menjawab sangat dah, tak larat. Duk kerja menjawab tak habis umur lagu tu. Bulan Ramadan duk tengkak 8.20 mayang haram tak tentu orang takbir raya. Yang duk tengkak ni kian duk main kuliah ni 8.20 kitab tu kitab ni. Hak tak mayang tarawih duk tolak dam bawah pokok tu. Tak ada bergaduh apa pun, satu pandangan ni depa. Puasa tak payah, tarawih tak payah, kita raya dia kata. Semua satu pandangan ni depa ni. Tak ada berbeza pandangan ni kita. Dan Nabi SAW berjalan. Saya nak cerita dia tuan-tuan nak. Apa dia yang Allah Ta'ala nak habaq dalam surah Mi'raj ni? Yang pertama, peranan masjid dalam menyatukan umat. Peranan rumah Allah dalam menyatukan hamba-hambanya. Berbeza pandangan silakan. Imam Syafi'i tak pernah kata dekat Imam Malik salah. Bahkan dia belajar dengan Imam Malik. Imam Ahmad ibn Hanbal tak pernah kata Imam Syafi'i salah. Raikan perbezaan. Samalah kita duduk di Malaysia. Dah undang-undang kita menetapkan bahawa Islam dalam fiqh mazhab Syafi'i, betul Ahlus Sunnah wal Jamaah berteraskan kepada Asy'ariyah dan Maturidiyah. Follow lah yang apa raja-raja kita dah muktamadkan. Tak ada perpecahan. Adakah yang lain tak betul? Betul. Oh, kami tak mau terikat dengan mana-mana mazhab. Silakan. Jika hang alim, orang awam jangan sagi celaru. Tuan-tuan tak mau terikat dengan mana-mana mazhab, silakan. Pastikan tuan-tuan alim 4 mazhab. Satu mazhab pun intang bukang, anda pergi bukang 4. Kalau saya kata bangun mazhab Syafi'i, rukun semayang ada berapa? Perak. Mazhab Maliki, rukun semayang ada berapa? Perak. Mazhab Hanbali berapa? Perak. Asilah. Ni tanya, mazhab Syafi'i, berapa rukun semayang? 6 kot. Tu mazhab hang. Bukan mazhab Syafi'i. Jangan. Lalu Nabi SAW dalam perjalanan itu, Nabi berjalan dengan siapa? Siapa dia yang menemani Nabi? Sayyidina Jibril alaihis salam. Siapa Jibril? Tadi siapa kita? Siapa Jibril? Saya nak tanya tuan-tuan, siapa Jibril? Malaikat, Ustaz. Betul. Ingat pun tak tahu. Jibril dengan Rasulullah. Siapa Jibril? Jibril adalah guru kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Bukti dia mana? Ketika mana datangnya Sayyidina Jibril ketika Nabi bersembunyi di dalam gua. Siapa yang mengajak Nabi kalimah Iqra? Jibril. Iqra ma ana biqari. Nabi kata aku tak boleh baca. Iqra ma ana biqari. Dia mengajak Nabi. Lalu siapa dia Jibril? Guru kepada Nabi. Naik burak. Dalam perjalanan ke mana? Daripada perjalanan hamba kepada Sang Pencipta. Daripada Nabi nak bertemu dengan Allah. Itulah simbolik kepada perjalanan hidup kita. Kita sekarang nak ke mana tuan-tuan? Sedang berjalan balik menuju kepada Allah. Tu yang van jenazah dia tulis inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kadang-kadang haram dia tak tahu apa pun. Saya dulu masa tingkatan 6 sekolah Arab dulu, bila ada orang-orang mati kogok tempat sekolah kami ni, kami kena pergi mayat-mayat lah. Naik van sekolah. Van sekolah tu dia tulis Arab nama sekolah. Tulis Ma'had Dirasat Islamiyah Qadah. Tulis Arab dekat pintu van tu. Sampai-sampai driver bawa van pun parking dekat tepi jalan, kami pun turun. Geng kampung, terus masuk. Terus. Kita pun kata tak apa, tak luar. Dah terus masuk nak bawa mayat.
Kami kata tu bukan van mayat. Tu tak van mayat apa tu kat pintu innalillah. Dia kira tulis Arab semua innalillah ya tuan-tuan. Innalillah mula dengan alif. Ni mula dengan mim. Dia kira tulis Arab innalillah. Van jenazah belakang mampu Tu yang tulis innalillah wa inna ilaihi raji'un. Sebab kita mai daripada Allah dan kita nak balik pun bertemu dengan Allah. Nabi nak balik dalam perjalanan tu nak bertemu dengan Allah. Itulah simbolik kepada kehidupan kita seorang hamba. Macam mana pun, kemana pun, bila-bila masa pun, tetap kita akan balik bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan duk semang dia kata rumah saya penuh patung dengan anjing Ustaz. Sebab apa? Saya dengar ada ustaz tu kata bila bubuh patung dengan anjing malaikat tak masuk. Lega dia kata. Bodoh weh, tu malaikat rahmat. Malaikat maut tetap masuk. Hambuh bapak singa depan rumah, hambuh dia masuk. Jenis bodoh ni ada 3 orang di Putrajaya ni tuan-tuan. Dia bela anjing penuh ke depan rumah. Dia kata malaikat tak masuk. Tu malaikat rahmat. Bila Nabi nak selamat dalam perjalanan nak balik bertemu dengan Allah, nak berjumpa dengan Allah, siapa dia yang menemani Nabi? Adalah guru dia, Sayyidina Jibril alaihi salam. Pengajaran yang ketiga daripada peristiwa Isra' dan Mi'raj. Seminit lagi nak berhenti. Bunyi dah seminit lagi. Kita nak selamat balik bertemu dengan Allah, kena berdamping dengan guru tuan-tuan. Kena ada guru yang memelihara dan menjaga kita. Tuan-tuan kena cari guru. Dalam hidup ni tuan-tuan akan sesat jalan kalau tak ada guru. Tuan-tuan, saya daripada KL tadi, saya nak sampai ke sini, lepas hantar map dekat saya. Tu guru saya nak bawa jalan. Kona kiri, kona kanan, terus sampai. Tapi map ni tuan-tuan tak boleh lawan orang Kedah. Dia bagi petua, tobat tuan-tuan tak sesat. Kadang-kadang map tu tak boleh detect rumah. Orang Kedah boleh detect. Kadang-kadang tuan-tuan guna Google Map ke Waze, dia sampai-sampai dia pusing, dia tak boleh pergi lah tak malam. Hak yang hantar tu pula tak apa nak cukup. Tuan-tuan pergi Kedah, dia kata ni kita nak pergi rumah Pak Long kat mana? Dia kata terus tu. Terus jalan ni rumah dia di sana. Terus jalan ni nampak pokok kabu belah kanan. Okey, ambil kanan. Lepas tu ambil kanan, tanya orang sana pula, Nabi tahu mana? Dia kata kalau aku habaq dengan Hamzah, orang Kedah. Pergi dekat jalan habaq. Kita nak selamat kena ada guru tuan-tuan. Carilah guru untuk kita selamat dalam perjalanan balik bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi saya rasa cukup sekadar itu dulu tuan-tuan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dalam tazkirah saya ini, mudah-mudahan ada kebaikan untuk diri saya dan diri kita bersama. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala merahmati kita. Dan sebelum saya nak tangguh tazkirah saya ni, saya nak umum tuan-tuan. Sekali habis semayang, tuan-tuan nampak tak tabung hak lepas balut dengan sejadah tu tepi pintu? Nampak tak? Lepas itu ada satu pakcik tu dia kata tak nampak, 3 hari lepas tu dia meninggal. Orang tak nampak tabung ni antara tanda-tanda dia nak balik bertemu dengan Allah adalah. Tuan-tuan nampak ke tak? Nampak. Hak luar pun dia kena mai tengok dalam ni. Tabung tu untuk apa? Saya ni tuan-tuan hari ni saya nak merayu sikit sumbangan untuk satu orang. Tuan-tuan buka Facebook saya, tuan-tuan tengok ada saya tak screenshot WhatsApp. Ada seorang asnaf kami ni, Yayasan Ar-Riyadah, saya jadi yang dipertua, kita ada asnaf di bawah Yayasan Ar-Riyadah ni. Ada dia ni, kita duk bagi bantuan. Sekarang pagi tadi dia melakukan operation pembedahan. Duk sakit lama dia buat pembedahan. Dia pi ke klinik hospital kerajaan dan atas beberapa faktor lah, atas pertimbangan tu, pertimbangan ni, pertimbangan tu, pertimbangan ni yang saya tak perlu sebut pada dia. Akhirnya anak-anak ni memutuskan untuk buat rawatan dekat hospital swasta sebab keadaan mak mereka tu dan beberapa faktor yang memaksa mereka buat keputusan tu. Dan mereka tahu mereka tak mampu. Jadi nak menyelamatkan mak ni demi kesihatan seorang ibu, mereka ni tak ada pak dah. Pak mereka meninggal waktu mereka kecil, mak ni lah besarkan mereka, 2 beradik, 2-3 betul lah. 3 beradik kot mereka ni. Jadi terpaksa dia buat operation. Dan semalam pukul 12 lebih, anak dia yang sulung tu bagi tahu kat saya, segala ikhtiar yang mereka buat, ada apa-apa hak yang mereka boleh jual, mereka jual masih tak cukup, lebih kurang dalam RM6,000. Jadi dia ni abang kat saya kata tak apa, saya cuba ikhtiar tengok. Jadi hari ni saya nak minta sumbangan sikit kat tuan-tuan untuk mereka tu. Saya pun daripada sudut peribadi saya dah bagi dah sikit.
bahagian saya bagi dah sikit untuk mereka. Dia hari ni kalau tuan-tuan nak bagi infak, tuan-tuan nak bagi wakaf tak boleh lah, sebab dia sakit. Zakat ke tuan-tuan boleh tak dalam tabung tu lah. Nah, tuan-tuan tak boleh kot. Kalau bagi seorang 100 settle dah tuan-tuan ni. Mau tuan-tuan bagi seorang RM1 penat sikit lah, saya nak kena jumpa 6,000 orang baru nak boleh tuan-tuan. Jadi mak dia dah operation dah pagi tadi pukul 10 pagi. Dah operation dah pagi tadi. Jadi pakatlah tuan-tuan, kita pun ada mak. Hari ni kita bantu orang. Saya kalau ada benda-benda macam ni tuan-tuan, saya akan ambil peluang lah. Sebab apa dia? Sebab saya harap bila saya ambil peluang, saya tak maulah ujian berat macam tu kena pada saya. Saya tak mau begitu. Jadi saya pun ambil peluang sikit. Tuan-tuan pun mahal kita ambil seorang sikit tuan-tuan lah. Di tuan-tuan yang mana nak bantu, lepas Jumaat tuan-tuan tengok tabung tu lah bubuh, insya-Allah. Saya doakan kepada Allah yang mana yang menyumbang untuk ibu dan anak-anak ni tuan-tuan, memudahkan kerja mereka ni, memudahkan urusan mereka, menyelesaikan kesulitan mereka. Saya doa kepada Allah yang pertama, mudah-mudahan Allah Ta'ala menyelesaikan segala kesulitan untuk diri saya dan tuan-tuan di dunia dan di akhirat, amin. Yang mana yang menderma hari ini, kita menunaikan hajat orang hari ini tuan-tuan, saya doakan kepada Allah agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih saya dan tuan-tuan untuk ditunaikan segala hajat-hajat di dunia dan di akhirat, amin. Kita menyumbang untuk dia ni merawat kesakitan yang mak dia sedang tanggung. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menyembuhkan segala penyakit-penyakit kita dan dijauhkan penyakit-penyakit yang berbahaya daripada kita dan ahli keluarga kita, amin. Dan mudah-mudahan tuan-tuan, Nabi kata siapa yang menderma ni tuan-tuan, ini di antara sifat ahli syurga. Mudah-mudahan doa kita pada hari Jumaat yang pertama bulan Rejab ni, mudah-mudahan siapa yang menyumbang pada hari ini, Allah Ta'ala memilih saya dan tuan-tuan untuk dijadikan ahli syurga kelak dan dibebaskan daripada neraka, amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad, alhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf banyak-banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habis semayang ni boleh tak? Saya ambil 9.155, terus semayang kata 5 minit, 2-5 minit saya semayang boleh. Untuk orang Jumaat lah, kita tak Jumaat. Kita pun nak pakai awal sikit. Mana saya mati dalam 155.
حي على حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. إن الله وملائكته يصلون على
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله. أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. صدق الله العظيم.
Sidang Jumaat yang berbahagia, seruan khutbah Jumaat pada minggu ini ingin mengajak diri khatib yang berbicara dan para hadirin sekalian dengan satu seruan yang diucapkan pada tiap-tiap kali khutbah Jumaat. Ittaqullah, marilah sama-sama kita memperbetulkan arah kompas hidup kita kepada ketakwaan ke atas Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana kemuliaan hamba di sisi Allah tidak diukur dengan jawatan, pangkat dan kebesaran. Tidak dinilai dengan harta dan jawatan. Tidak dipandang kepada keturunan yang baik-baik. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan di dalam Al-Quranul Karim dengan firman-Nya, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya hamba yang mulia di sisi Allah adalah mereka yang tinggi nilai ketakwaan mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para sidang Jumaat yang berbahagia, di dalam doa yang kita baca dan menjadi penutup kepada segala doa di dalam hidup kita, satu doa yang diajarkan oleh Allah di dalam Al-Quran dengan firman-Nya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Memohon kebahagiaan hidup di dunia, memohon kebahagiaan hidup di akhirat, dan memohon dibebaskan daripada api neraka. 3 permintaan kita kepada Allah di dalam doa tersebut. Yang pertama kita minta kepada Allah, berikanlah kepada kita kebahagiaan hidup di dunia. Kebahagiaan itu adalah milik Allah. Dia boleh anugerahkan kepada sesiapa yang Dia berkehendak. Dan Dia boleh cabut kebahagiaan daripada sesiapa yang Dia berkehendak. Bukan sekadar kebahagiaan di dunia, bahkan kebahagiaan di akhirat. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Menjadi golongan yang berjaya, dimasukkan ke dalam syurga, dibebaskan daripada api neraka. Itulah golongan yang berjaya. Seiring dengan permohonan yang ketiga, waqina adzaban nar. Pada kesempatan yang singkat berbaki dalam 3-4 minit ini, tuan-tuan, seruan khutbah Jumaat pada kali ini ingin berkongsi kepada tuan-tuan, sebagaimana yang disebutkan oleh Abu Darda, bahawa ada 3 ciri yang terdapat dalam diri kita. Jika kita memiliki sifat tersebut, kita telah tergolong dalam golongan hamba-hamba yang dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillahi min dzalik. Siapa yang ada sifat ini di dalam diri mereka, maka merekalah tergolong dalam golongan hamba-hamba yang dibinasakan oleh Allah. Yang pertama, kata Abu Darda, orang yang diberikan mereka ini faham agama, diberikan ilmu kepada mereka, tetapi mereka tidak mengamalkan ilmu mereka. Ada ilmu tetapi tak beramal dengan ilmu mereka. Yang kedua, mereka yang diberikan kesempatan hidup di dunia, bersahabat dengan orang-orang yang soleh, tetapi mereka tidak mengikut jejak-jejak langkah mereka tersebut. Berkawan dengan orang baik, tidak ada rasa ingin menjadi baik. Berkawan dengan orang-orang yang soleh, tidak terikut dengan perangai dan akhlak orang yang soleh. Yang ketiga, mereka yang dibukakan kesempatan untuk beramal, tidak mengambil dan merebut peluang tersebut. Dan yang keempat, mereka yang diberikan, mereka yang beramal tetapi tidak ikhlas di dalam amalan mereka. 4 sifat ini, tuan-tuan, jika ada di dalam diri kita, kita termasuk dalam golongan hamba yang nak dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Mohonlah berlindung daripada Allah daripada menjadi golongan-golongan tersebut. Amin ya rabbal alamin. Yang pertama, sifat tersebut jelas. Kita jika nak beramal ibadat mesti mempunyai ilmu. Sayyidina Ali karramallahu wajhah wa radhiyallahu an pernah berkata, orang yang berilmu tetapi tidak beramal dengan ilmunya akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia tahu tentang halal dan haram, dia tahu tentang dosa dan pahala, dia tahu tentang syurga dan neraka, tetapi tidak mempedulikan tersebut. Dia berilmu tetapi tidak beramal dengan ilmunya. Bersiaplah diri untuk dibinasakan oleh Allah. Orang yang beribadat tanpa ilmu, ibadatnya tidak akan diterima oleh Allah. Ini kalam Sayyidina Ali. Dia berilmu, tidak beramal dengan ilmunya, akan dibinasa oleh Allah. Orang yang beribadat tetapi tidak berilmu, ibadatnya tidak diterima oleh Allah. Kita tahu tentang dosa dan pahala, follow. Kita tahu tentang halal dan haram, laksanakan yang halal, jauhi yang haram. Yang kedua, tuan-tuan, ciri orang binasa itu apa dia? Berkawan dengan orang yang baik tetapi tidak mengikut jejak langkah kawan-kawan dia tersebut. Berkawan dengan orang kaki kuliah, tidak pernah ikut. Berkawan dengan orang yang jaga salat, tidak pernah ikut. Sibuk memanjang dalam dunia ni sehingga duduk dalam kubur hatta zurtumul maqabir, baru dia nak sedar. Yang ketiga, Allah Ta'ala buka peluang untuk melakukan amal kebajikan, tidak merebut peluang tersebut. Hari ini tuan-tuan, kita ada peluang untuk membantu saudara kita yang dalam kesempitan. Tuan-tuan nak abud ataupun tidak? Nabi bersabda, as-sa'ilu 'alal bar hadiyatun minallah. Ada orang yang datang meminta kepada kamu, itu hadiah daripada Allah untuk kamu. Buka peluang, Allah Ta'ala buka peluang kepada kita untuk melakukan kebajikan. Kenapa kamu tidak berebut? Ada peluang untuk berbakti kepada kedua orang tua kita yang sudah tua, sakit, tidak merebut. Ada peluang untuk melakukan ibadat, tidak rebut. Dan yang keempat, melakukan amal ibadah tetapi tidak ikhlas kerana Allah, semata-mata nak pujian daripada orang. Doa saya tuan-tuan agar Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan saya daripada golongan tersebut. Mudah-mudahan saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjauhi tuan-tuan para hadirin sidang jemaah Jumaat daripada menjadi golongan tersebut. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memelihara kita semua dan mudah-mudahan dijauhi kita daripada sifat tersebut di dalam diri kita. Semoga dengan khutbah yang ringkas ini ada manfaat untuk diri khatib yang berbicara dan ada manfaat untuk para hadirin sidang jemaah Jumaat yang hadir. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة وقنا عذاب النار. اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وأصحابه الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم وأمركم بالصلاة والتسليم على نبيه الكريم. فقال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد
وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين وعن بقية الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وارض عنا معهم يا أكرم الأكرمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أيد بدوام التوفيق والهداية والصحة والسلامة Malikana ke bawah duli yang maha mulia Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong As-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah Ibni Al-Marhum Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah. Wa kadzalika ke bawah duli yang maha mulia Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong Tunku Hajjah Azizah Aminah Maimunah Iskandariyah binti Al-Marhum Al-Mutawakkil ala Allah Sultan Iskandar Al-Haj. Allahumma ja'al baladana maliziyya aminan mutmainna sakha'an rakha'an dara adlin wa iman wa amnin wa aman wa sairi biladil muslimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa dammir a'da'aka a'da'ad din wansur man nasara ad-din wa khudhul man khadhala al-muslimin وأعلي كلمتك إلى يوم الدين. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجزام ومن سيء الأسقام. Ya Allah, jadikanlah kami hamba-hambamu yang taat dalam melaksanakan kewajipan salat, membayar zakat kepada pusat potongan zakat, pungutan zakat, pusat pungutan zakat Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan, dan menginfakkan harta melalui ibadah waqaf. Berkatilah dan rahmatilah segala usaha kami dalam memenuhi kewajipan zakat dan waqaf pada jalan-Mu. Jadikanlah harta zakat dan waqaf ini sebagai saham kami di akhirat kelak. Ya Allah, permudahkanlah Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan dalam mengagihkan zakat kepada para asnaf dan menguruskan harta waqaf dan sebaik-baiknya demi manfaat umat Islam di wilayah persekutuan. Ya Allah, kami juga ingin memohon kepadamu, jadikanlah kami orang yang jujur dan berintegriti dalam melaksanakan amanah yang telah diberikan kepada kami. Peliharalah kami daripada perbuatan rasuah, pecah amanah dan penyelewengan yang membawa kerosakan kepada kami, bangsa dan negara. Ya Allah, kurniakanlah juga kepada kami kesejahteraan, keamanan, keselamatan serta perlindungan daripada musibah, bala bencana dan wabak penyakit berbahaya, khususnya COVID-19. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقيموا الصلاة. الله أكبر. الله